Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Muhammad Nizar Zakaria daripada Primadona Worldwide Sdn Bhd. Ini video terbaru daripada saya setelah sekian lama tidak mengeluarkan video di channel kami. Pada hari ini saya nak bercerita berlatar belakangkan keadaan semasa kita pada hari ini yang dilanda seluruh dunia dengan pandemik COVID-19. Baik, hari ini kalau kita tengok ramai orang satu dunia menunggu-nunggu kehadiran vaksin untuk COVID-19, ya. Sebab dijangkakan dengan kehadiran vaksin ini dapat membantu menangani masalah jangkitan virus COVID-19. Tapi saya nak cerita sikit, ada cerita sikit yang ada kaitan dengan fenomena yang sedang berlaku hari ini. Saya ambil contoh lah, masyarakat kita yang suka menonton wayang ini, biasanya kita menonton wayang ini, tarikan kita adalah kepada pelakon utama. Siapa hero dia? Siapa heroin dia? Kita nak tahu. Itu yang akan tarik kita sama ada nak pergi tengok cerita tu ataupun tidak, ya. Tetapi jarang kita dapat tahu siapa hero sebenar di sebalik tabir itu, ya. Sebab kita tengok hari ini, kalau drama ataupun filem itu pelakon ataupun heroinnya ataupun hero-nya hebat sekali mana sekalipun, tapi kalau direktornya tu kecundang, filem gagal, ya. Jadi macam mana dengan kaitan dengan situasi pada hari ini? Orang bercakap pasal vaksin COVID-19, orang menunggu-nunggu kehadiran vaksin ini, ya. Apa sebenarnya cerita di sebalik vaksin ini? Baik, saya nak ceritakan pada hari ini. Saya harap dapat bagi perhatian sebab di akhir video ini nanti kita akan tahu siapa hero sebenarnya, ya. Vaksin ke ataupun di sebalik itu ada hero sebenarnya. Cerita dia macam ni. Vaksin ini, ya, contohnya yang kita boleh bagi pada hari ini adalah satu kaedah untuk aktifkan sistem kekebalan badan kita, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil immune system, ya. Jadi bila kita diberi vaksin, badan kita, sistem imun badan kita akan menghasilkan antibody untuk melawan jangkitan tersebut, virus ataupun bakteria tersebut. Ini biasa. Now, hari ini, orang yang telah dijangkiti dengan virus COVID-19 ini, badan dia akan mula menghasilkan antibody untuk melawan virus COVID-19, ya. Jadi, sekiranya tidak mengancam nyawa pesakit, ya, pesakit itu pulih, dalam badan pesakit ini, dalam darah dia, dah ada antibody untuk melawan COVID-19. Jadi kemungkinan besar kalau ada serangan daripada virus yang sama, ya, insya-Allah dia akan selamat sebab antibody yang dah ada dalam badan itu setelah berperang kali pertama dengan COVID-19 itu, antibody inilah akan melindungi pesakit tersebut daripada kena jangkitan lagi dengan COVID-19. Itu orang yang dah kena jangkitan. Bagaimana pula dengan orang yang belum kena jangkitan? Inilah cerita vaksin ini bermula. Jadi, orang yang belum kena jangkitan COVID-19 diberikan vaksin. Vaksin ini akan aktifkan sistem imun badan pesakit tersebut, ya, orang tersebut yang belum sakit tu, untuk mula menghasilkan bala tentera ataupun antibody yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan harapan bila kena COVID-19 masuk dalam badan mereka, antibody bala tentera dah ada. Jadi dah boleh menyerang dan mengelakkan daripada berlakunya gejala yang teruk sampai boleh mengancam nyawa. Itu dari segi teorinya, ya. Now, hari ini orang yang telah dijangkiti dan pulih daripada COVID-19, ya, darahnya diambil, ya, darahnya diambil dan diekstrakkan antibody yang dah ada dalam darah pesakit tadi yang telah pulih itu, dan diberikan kepada orang lain yang belum kena ataupun sedang kena penyakit ini untuk boost dia punya perlindungan tubuh badan dia. Ini berlaku. Yang pentingnya antibody itu yang dihasilkan oleh imun sistem kita. Baik. Di mana imun sistem kita ini berada? Apa yang orang kata menjadikan imun sistem ini berkesan? Nah, imun sistem badan kita ini sebenarnya bermula daripada sel-sel darah putih, ya, yang dihasilkan dalam
sum-sum tulang kita. Dalam bone marrow kita dihasilkan sel-sel darah putih, dan sel-sel darah putih inilah yang sebenarnya melawan jangkitan kuman, virus, bakteria dan sebagainya. Jadi nampak, mula-mula kita nampak macam hero dia ni antibody. Tapi sebenarnya tidak. Hero dia sebenarnya adalah siapa yang hasilkan antibody itu? Oh, sel darah putih. Oh, hero lah kot sel darah putih ini. Tak juga sebenarnya. Saya nak ceritakan rahsia dia. Ramai orang tak tahu. Sel darah putih ini, dia punya jangka hayat dia tak sampai 3 minggu pun. 3 minggu, dia mati. 3 minggu, dia mati. Kadang-kadang tak sampai 3 minggu. Paling lama lah 3 minggu. Jadi, siapa yang menghasilkan sel-sel darah putih yang baru ni sentiasa, ya, untuk menggantikan sel darah putih yang dah mati, dan untuk memastikan dalam tubuh badan kita ni cukup bilangan sel darah putih yang akan menghasilkan antibody nak melawan virus ni tadi ni. Siapa hero sebenar dia? Ni sekarang saya nak cerita. Sebenarnya dalam sum-sum tulang kita ada stem sel darah. Ini sebenarnya hero di sebalik tabir yang ramai orang tidak tahu. Now, bayangkan kalau stem sel darah merah, stem sel darah ini yang berada dalam, dia menghasilkan, stem sel darah ini menghasilkan sel darah merah, menghasilkan sel darah putih dan menghasilkan platelet. Jadi 3 komponen ini dihasilkan oleh stem sel dalam dalam sum-sum tulang kita. Jadi bayangkan kalau stem sel darah ini tidak boleh berfungsi dengan normal, apa yang akan terjadi? Pembuatan sel darah merah terjejas. Pembuatan penghasilan sel darah putih terjejas. Pembuatan platelet pun terjejas. Jadi bayangkan kalau ketiga-tiga, ya, line sel ini terjejas, apa jadi pada tubuh badan kita? Tentu jadi masalah. Terutama sekali kalau sel darah putih tadi ini tak dapat digantikan dengan baik, apa jadi kepada penghasilan antibody? Apa jadi kepada kekebalan kita terhadap virus dan juga bakteria? Ini sebenarnya yang saya nak utarakan dalam video ini. Sebab ramai orang tak nampak benda ni. Orang nampak vaksin, orang ingat vaksin tu hero. Oh, sebenarnya tidak. Yang hero dia antibody. Sebenarnya tidak. Antibody ni dihasilkan oleh sel darah putih. Tapi dia bukan sel ini yang hero. Di sebalik itu, stem sel darah sebenarnya adalah hero sebenar. Jadi saya nak mengesyorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penonton video ini, ambil langkah, ya, untuk menjaga betul-betul stem sel kita. Ya, stem sel kita ini bukan sahaja ada dalam sum-sum tulang, tapi dalam setiap organ kita ada stem sel dia masing-masing. Jadi cari jalan, ikhtiar, pemakanan dan sebagainya untuk memastikan stem sel darah kita ini yang berupaya melindungi keselamatan kesihatan kita, ya. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web HQ di laman web kita www.saristemcell.com, ya. Saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni semoga sihat. Saya doakan semoga semuanya sihat. Dan saya ucapkan selamat maju jaya, ya. Jaga kesihatan diri, jaga kesihatan keluarga dan juga rakan-rakan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.